أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, makruh sembahyang pada maqbarah diistisna daripadanya maqbarah anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Adakah dihubungkan maqbarah asyuhada atau tiada? Qala musannif rahimahullah taala, Su'ila radhiyallahu anhu, makruh sembahyang pada maqbarah, yakni pada perkuburan. Maqbarah ialah nama bagi satu tempat yang disediakan untuk makna kubur-kubur tu. Jadi diistisna daripada maqbarah, maksudnya makruh. Istisna kata sembahyang di maqbarah tu hukumnya adalah makruh. Jadi diistisna daripada makruh sembahyang pada maqbarah itu ialah maqbarah anbiya alaihi salatu wasalam, yakni perkuburan para nabi alaihi salatu wasalam. Jadi soalan dia, adakah dihubungkan, yakni dikias, adakah dihubungkan, diilhaq ke, maknanya dikiaskan maqbarah syuhada atau tiada? Maknanya maqbarah anbiya alaihi salam tidak makruh kerana dia diistisnakan. Jadi adakah dihubungkan dengan maqbarah anbiya, maqbarah syuhada? Maka dijawabnya bahkan dihubungkan maqbarah syuhada al-ma'rakah. Jadi maknanya dihubungkan, makna dikiaskan. Istisna makruh, maknanya tak makruh, tak jadi makruh kita sembahyang di atas maqbarah syuhada. Kerana apa? Kerana mulhakum bi maqbaratil anbiya. Kerana diilhaqkan, dikiaskan, dihubungkan dengan dia panggil maqbarah para nabi. Tu. Dan maqbarah al-anbiya ini makna istisna daripada seumumnya makruh kita semaya di atas maqbarah. Tapi syuhada ini ialah syuhada il-ma'rakah. Syuhada orang mati syahid ma'rakah, makna yang mati di medan peperangan melawan kufar ataupun buruh. Yang mana mereka mati terbunuh di situ, mati syahid di situ, ataupun luka paruh yang akhirnya terbawa-bawa dengan luka parah itu, mereka balik ke rumah jadi mati dengan sebab tu. Maka itu dikatakan syahid, syuhada ma'rakah, ataupun dipanggil juga maknanya syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia tu makna hak zahir. Adapun mati kerana ta'um, sakit perut, beranak tu dia panggil syahid akhirat sahaja. Maka itu wajib kita mandikan dia. Yang tak wajib dimandikan ialah syahid dunia. Ada bunyi dunia. Seumpama orang mati syahid dunia, syahid dunia ni kita tidak tahu siapa dia. Malaikat ada tanda-tanda yang zahir. Yang ni mereka yang mati orang panggil pada zahirnya syahid ma'rakah lah. Ma'rakah
mati di medan peperangan melawan kufar, tetapi maknanya apa yang dia dia pergi perang itu ialah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan li wajhillah. Cuma mana orang siapa dia kah mati syahid dunia saja ni kita tak tahu, sebab kita tak tahu apa niat di dalam hati seorang tu. Tu. Jadi kalau begitu kita tidak mandikan dia berdasarkan zahirnya. Tu. Melainkan dia betul-betul rakyat, dia tak ada sikit rabuk pun, orang panggil tersedarkan oleh tuntutan agama untuk pergi berperang tu. Bahkan kerana perkara-perkara yang di antaranya kalau dalam hadis dalam kita Durratun Nasihin itu 3 pelaku kebaikan yang paling hebat ni, yang akhirnya dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama dengan kealimannya, dermawan dengan kepemurahannya, dan orang mati syahid yang kesemuanya itu Allah Taala bongkar niat mereka adalah serum. Lalu Allah Taala kata kadzibta, malaikat pun kata kadzibta, melawak, mu pergi perang nak suruh dia kata mu berani. Tu. Jadi akhirnya maknanya itulah orang mati syahid dunia saja. Tapi tidak dimandikan kerana kita tak tahu. Dia tu maknanya hakikat hati dia tu kosak dia kerana apa. Jadi dikiaskan makbarah syuhada al-ma'rakah ini seperti makbarah al-anbiya. Limadha? Kerana apa? Pada pihak mana? Kias tu dia kena adalah dia punya jami' atau dia panggil illah. Bila kita kata ilhaq, dia kena adalah orang panggil sabab ilhaq itu yang dipanggil sebagai jami' ataupun tasbihnya, kalau dalam makna tasbih, ataupun dia punya wajah syabahnya, ataupun illah. Kerana apa dikiaskan makbarah syuhada ma'rakah ini seperti makbarah al-anbiya, kerana segala mereka terhidup di dalam kubur mereka itu. Itu poin dia. Mengapakah dikiaskan mana tempat mana butir mana titik persamaan di antara syuhada ma'rakah dengan mana para al-anbiya yang meninggal dunia? Ialah mereka tu hidup dalam kubur. Bal hum ahya'un yurzakuna. Tu. Maka tidak makruh kalau makbarah makna para syuhada itu. Tu. Jadi boleh jadi satu makbarah itu dikhususkan untuk para syuhada. Tu. Maka kita pergi semaya di situ, makna tidak tidak makruh. Maksud semaya ni bukan semaya banyak bukan semaya di atas banyak tu semaya biasa-biasa lah, semaya fardu ke semaya sunat kok tu. Su'ila radhiyallahu an pada sembahyang pada hamam bilik mandi air panas. Jadi kalau macam kita nak shibih-shibih tempat kita sekarang ni baru timbul ni hok spa tu rawatan spa tu. Jadi dia di tempat kita tu dia tidak wujud daripada orang panggil mana zaman dahulu, kerana tidak ada, maksudnya dari segi kemodenan, orang panggil ketamadunan tu makna tidak ada lagi. Lepas tu pula suasana iklim tempat kita itu tidak boleh jadi tidak begitu memerlukan kepadanya. Berbanding negara-negara yang memang beriklim 4 musim, ya ada musim sejuk, musim panas Jadi sembahyang pada hamam, adakah makruh sembahyang padanya? Adakah tiada dapat pahala? Ya, makruh. Jadi kalau makruh susulan daripada tu adakah tiada dapat pahalanya? Makna atau ada pahalanya. Boleh jadi makruh tapi masih lagi ada pahala, begitu. Sebab itu makna susulan soalan, adakah tiada dapat pahalanya atau ada pahalanya? Ataupun lazim bila makruh tentu tak dapat pahala langsung. Sebab pahala ni dia ada beberapa kategori. Bila kata dapat, dia ada absolute thawab, gaji pokok. Kemudian ada pahala gandaan. Begitu dalam kitab Minhaj pun ada berbicara yang batal tu, misalnya dengan sebab unjuk riak tu, batal pahala tu pahala yang mana? Adakah absolute thawab ataupun pahala gandaan? Tu. Maka dijawabnya bermula makruh itu jika sekira-kira tiada ada kembali kepada zat sembahyang. Mana diri sembahyang? Mana jika tidak kembali kepada diri sembahyang itu? Mana semaya di hamam, tiada menegah ia dapat asal pahalanya. Jadi kalulah makruh itu makna dia tidak kembali kepada diri semaya, maka itu tidak menegahkan daripada asal pahala, absolut thawab, gaji pokok. Hanya daripada sekira-kira tempat jua. Maksudnya dia luput pahala tempat. Bukan maknanya makruh dalam arti kata makna membatalkan
pahala semaya tu bukan asul sawab, dia tetap ada pahala semaya tu. Dari sudut tempat itu, makna nyagi semaya ni di hamam ni, maka ni mana makruh maksudnya ialah dari sudut orang panggil tempat tu, seperti ia semaya pada tempat yang bernajis, tempat yang dirampas ni. Jadi maksudnya bukan hilang pahala langsung, yakni aslus sawab, pahala asal tu hilang, bukan ni. Tapi sekira-kira orang panggil ni tepat tu, di semaya di tempat yang dirapah. Nah, dan pada ketika dikerjakan dia pada hamam, tiada menafikan daripada pahalanya pahala sembahyang tu. Nah, bukan kata tak dapat pahala langsung, makruh dalam arti kata makna tak dapat pahala langsung, tidak. Jadi pahala yang berkaitan dengan diri semaya, nih, pahala itu diberikan berdasarkan kepada orang panggil zat diri ibadat tu satu. Daripada min haisul makan, min haisul waktu, nih, zaman. Masa kita semaya awal waktu lebih utama daripada semayan pada waktu yang mutakhir. Jadi apabila kita tidak sembahyang pada awal waktu, kita tak dapat pahala yang diperuntukkan untuk orang sembahyang awal waktu. Bila kita sembahyang di tempat yang dimakruhkan, maknanya bukan pahala tak ada pahala langsung, tidak. Pahala diri sembahyang tu ada. Pahala diri sembahyang tu. Jadi gaji pokok lah. Pahala diri semaya tu ada, cuma yang tak dapatnya ialah pahala dari sudut min haisul makan, daripada sekira-kira tepat tu, tak dapatlah pahala tu. Tu sebab dia ada fadilat tepat tu, tempat yang ada nilai, ada harga di sisi Allah Ta'ala. Contohnya masjid, ataupun kalau tidak masjid, tapi kalau tempat kita dan di tanah Arab ni, dia tempat semaya cuma masjid belaka, walaupun musalla, nama musalla sekalipun, hakikatnya masjid. Tu yang musalla tu dia, itu dari segi nama saja masjid, musalla tempat semaya. Tapi bila orang buat binaan tu untuk mana masjid lah, dia niat masjid. Sebab tu lah ada juga orang kata maknanya boleh niat iktikaf ke. Surah dari segi makna dia tu, makna dia tu masjid juga. Tapi kalau kira begitu, dia kena kira dua. Dari segi fadilat, satu dia panggil benda yang diharap, dan dari segi benda yang kita takuti ialah pantai kehormatan dia tu. Kalau kita katakan statusnya masjid, kehormatan dia berbeza. Jadi maksudnya orang yang berhadas besar tak boleh, gitulah pula. Dia adalah benda yang mulia, benda yang besar, maka risiko bahayanya dia akan jadi besar juga. Jadi makna makruh itu tidaklah menghilangkan keseluruhan pahala. Yang ni pahala diri ibadat, diri semaya itu tidak hilang. Cuma dari segi tepat tu. Tu. Sepatutnya dia dapat pahala, jadi tak dapat. Jadi sudut tu. Su'ila radhiyallahu an, daripada nakratul ghurabi, yakni rokoknya rokok nakratul ghurab, dan sujudnya sujud nakratul ghurab. Nakroh ni makna pagu. Ghurab maknanya apa, burung gagak tu. Tu pagu, yang ni rokoknya. Tu ada istilah lah panggilan. Tapi kalau dari kitab Musali dia panggil pagu ayam ni, pagu ayam. Tu prup. Tu mana segera cepat ni. Jadi nagratu ataupun nakratul ghurab, yakni rokok nakratul ghurab itu suatu hai'ah yang dipanggilkan dia, dipanggil nama dia tu sebagai nakratul ghurab. Tu mana semaya ni, semaya tapi semaya rokok demo ni rokok nakratul ghurab. Tapi orang Melayu kita tak kecek lagi tu. Dan sujudnya seperti pagu lah kita baca ni, pagu sebenarnya ni ngakaf pagu. Gagok tu. Jadi kalau mana kaku jadi gagok. Pagu gagok. Pagu gagok. Jadi dengan fa atau dengan qaf. Situ dia buat muskilah ni. Dengan fa atau dengan qaf, mana kalau dengan fa mana nafratul ghurab. Tu nafratul ghurab. Kalau dengan fa ataupun dia tulis mana nakrah ko nafrah. Tu nafrah kon nakruh. Tu. Dan apa makna kaifiatnya? Apa makna kaifiat ni? Kaifiat yang dikatakan sebagai nakratul ghurab ni. Apa kaifiat dia? Tu. Maka dijawabnya adapun nakratul ghurab itu iaitu dengan qaf, tiada dengan fa. Mana nakrah, bukan nafrah dak.
Baca dia naqrah. Kalau kau orang Arab nagrah lah. Nagratul ghurab. Tu. Bukan nafrah tak ada. Tiada dengan fa. Begitu pada tulisannya bila dah dititikkan dia begitu nak jadi semabur. Titik dua ke titik so ni. Lakoh. Mana dan apa makna kata dan ibtan. Ibtan tak habis lagi. Dan ibtanul makan. Tu. Ibtanul makan. Ni satu istilah ni, istilah juga. Dia ada bahasa Melayu kita pun ada istilah-istilah ni. Maknanya ibtanul makan. Ibtan makan yakni menetap ke tempat. Duk cokor tetap. Yang satu yang dibilangkan makruh keduanya, nagratul ghurab dan juga ibtanul makan. Menetap ke tempat, duduk cokor situ ni, tak gerak-gerik ni. Makruh duanya pada semaya. Apa kaifiatnya? Macam mana yang diistilahkan sebagai nagratul ghurab dan juga ibtanul makan ini? Maka dijawabnya ada pun nagratul ghurab itu iaitu dengan qaf, tiada dengan fa. Naqrah. Tu. Dan maknanya iaitu disegeranya mengerjakan dia. Makna sujud prop. Gitulah. Pagu ayat dalam kitab Musa ni panggil pagu ayat. Prop dia batuk makan ni prop. Tak ada tamak-inah lah. Itulah maksudnya nagratul ghurab. Tu. Seperti memaguk gagak pada patuknya. Maksud dia patuknya seperti orang panggil memaguk gagak pada patuknya. Prop. Gitu. Dia tak ada tamak ninah, dia patuk beradu tidak. Dia prop dia akak selalu. Prop. Tu. Jadi maknanya begitulah orang semaya. Dia rokok prop. Tak ada tamak ninah. Dan adapun ibtanul ba'ir, itulah makna ibtanul makan tu ialah simbolik daripada kelakuan unta. Unta duk cokor situ. Dia unta ni memanglah dia binatang simbolik kepada binatang yang sabar. Dia sangat sabar ni. Sabar. Kalau burung itu simbolik kepada binatang yang sangat bertawakal kepada Allah Ta'ala. Yang begitu pepatah Melayu makna kaih pagi makan pagi. Dia tak bimbang. Dia nak makan pagi ni, dia kaih pagi ni. Hak petani dia cari petani ni. Tidak macam ni. Semung tu hak setahun lagi dia ada dah berkali dah. Dari satu sudut kita kata tak tawakal, tapi tidak. Sebenarnya tawakal itu berkaitan dengan hati Maka kita mengambil contoh daripada semua itu ialah untuk membuat perancangan serta pergantungan dengan hati dengan Allah Taala hati kita Jadi ibtanil ba'ir, ba'ir iaitu diambil akan tempat seperti mengambil unta akan tempatnya. Hendak duduknya tiada berkah hendak berpindah ya. Duduk situ. Tak erat kalau kita duduk situ. Ni pun orang makna duduk situ. Ada ke orang pesing tempat dia tu, makna masjid juga tempat dia, tak willah kat orang lain ni. Tu. Makna tak berdegih. Orang kata pindah ni. Perapak tak perapak tempat dia mula dah orang panggil dah boleh perapak lah ni ke semaya ni. Kalau dia perapak jadi teralih daripada tempat dia asal, dia tak selesa dah. Apa mung ni orang panggil ibtanul makan mana ibtanul ba'ir iaitu diambil akan tempat, ambil tempat tu seperti mengambil unta akan tempatnya, tempat unta tu. Seperti unta dia mengambil tempatnya. Hendak duduknya unta tu tiada berkehendak berpindah ia unta melainkan kerana darurah pada ghalibnya. Lah beralih juga kalau gapo-gapo terkejut gapo-gapo dia bangun lah. Tapi kalau tak ada gapo-gapo duduk cokok situ tu. Yakni maksud dia daripada istilah-istilah saat ni, orang yang sembahyang bersegera pada rokok itu nagratul ghurab. Ni pagu ayat ni pagu gagok bersegera pada rokok dan sujudnya orang yang sembahyang. Itulah dipanggil sebagai nagratul ghurab. Tu. Serta ada tamak ninahnya. Maka jika tiada maka tiada sah. Jadi serta dia tu ada tamak ninah. Kalau tak ada tamak ninah tak sah dalam mana sujud rokok dia tu, jadi tak sah lah semaya. Tapi maknanya kalau masih lagi ada tamak ninah tapi dipanggil sebagai nagratul ghurab, itu hukumnya makruh hukum dia ni. Kita semaya, kita sujud, kita rokok dan kita sujud dengan cara dengan kaifiat nagratul ghurab, hukumnya makruh selama mana masih lagi ada tamak ninah. Kalau tak ada tamak ninah tak sah lah.
Jadi maksudnya ialah Nadratul Ghurab ni masih lagi ada tamak ninah. Itu makna makruh. Kalau dah tak ada tamak ninah, tak ada apalah. Siap habis lah. Maknanya tak sah lah semaya tu, tak sah lah rukuk, sujud dan tak sah semaya. Maka jika tiada tamak ninah, maka tiada sah semayanya. Bukan lagi makruh. Hak sani makruh. Apa hukum kalau orang guna istilahnya saja? Apa hukum seorang itu sujud rukuk dengan cara dengan kaifiat Nadratul Ghurab? Jawab dia makruh. Tu. Tapi begitulah kita kena beri penerangan, penjelasan biar dia faham dulu Nadratul Ghurab itu. Jadi kalau masih lagi ada tamak ninah. Tu. Jadi istilah Nadratul Ghurab itu masih lagi ada tamak ninah. Jadi kayaknya kalau dah tidak ada tamak ninah, bukan setakat makruh, bukan tidak sah. Tu. Jadi tadi dia mana ibtanul makan tu hukumnya makruh lah. Tu. Kaifiat dia macam sat nilah, macam otak lah. Mana tak berdegih. Dia kata ni duduk situ. Tu. Su'ila radhiyallahu an, daripada berludah di hadapan dan di kanan, itu adakah ditentukan di dalam sembahyang juga? Makruh kita berludah ke hadapan dan ke kanan ni dalam semaya je ke? Atau di luar sembahyang demikian juga? Ataupun luar daripada sembahyang pun tak boleh juga lah tu. Tu makruh juga Maka dijawabnya radhiyallahu anhu, zahir daripada kata mereka itu al-fuqaha. Apanya az-zahir min al-fuqaha, ketiadaan tertentu yang demikian itu di dalam sembahyang. Bukan kata makruh meludah ke hadapan ke kanan itu dalam semaya saja, bukan di luar semaya pun balah tu juga. Tetapi di luar semaya pun makruh. Tu. Makruh juga. Soal lagi ni. Atau tiada makruh. Tu. Laka pula ni rasanya. Tetapi di luar semaya pun makruh juga. Betul dah. Makruh juga. Dia meludah ke hadapan, meludah ke kanan. Bukan setakat dalam semaya lah. Bahkan di luar semaya. Jadi dalam semaya tu kalau kita sekarang ni kita tidak terbayang ke, tak tasawur kata nak ludah. Mana mungkin kita ludah dalam keadaan makna masjid kita, surau kita dalam keadaan apa nama? Orang panggil berlantaikan seming kapek begini. Tu. Jadi di luar semaya pun balah tu juga. Mana kita berludah ke depan dan juga ke kanan. Tu. Su'ila radhiyallahu an, daripada sembahyang pada hamam yang baharu, bilik mandi air panas yang baharu, yang belum lagi mandi padanya. Dia rasmi dia tak ada orang semaya, tak ada orang guna lagi. Orang panggil bilik mandi air panas itu. Jadi adakah makruh atau tiada makruh? Yang ni hamam yang baru, yang belum pernah lagi digunakan lagi. Tu. Maka dijawabnya tiada makruh sembahyang padanya hamam yang baharu yang belum lagi mandi padanya. Kata Syekh Bujairimi, dan difarokkan, dibuat perbezaan antara jamban yang baharu. Hamam lain, jamban lain. Jamban tu jangan pula kita tulis label ni makna hamam, jangan tu salah tu dia panggil al-makhad ataupun darul miyah. Kalau di Mekah ditulis darul miyah, bilik bilik air jadi hammam lain tak sama, jambe lain. Jambe tu tandah lah, tempat kita qada hajat semata jadi difaraqkan antara jamban yang baru, makruh sembahyang padanya. Jadi kalau hammam, kalau hok baru, hok orang tak mandi lagi padanya, tak makruh. Tapi kalau jamban walaupun baru sekalipun, orang tak berak tak kecing lagi sekalipun, makruh juga, tandas. Limadha, kerana apa? Kerana bahawasan jamban itu jadilah luar, walaupun tak ada cemar gapo lagi ni, tapi jamban tandas itu maknanya jadi luar macam ni. Allahu Akbar. Ada ke restoran dia buat makuk rupa tandas tu, walaupun kita tahu tidak pernah dia hajat di dalamnya sekalipun, rupanya itu saja membuat kita jadi luar apatah lagi Allah teruk-teruk ni orang kafir ni dengan kata gapo, siapa ada hidup tu
Katak gapo? Katak jambu, katak gapo tu? Hidangnya di Thailand tu maknanya tak ada kepala tapi bergerak maksudnya. Makan huduh-huduh kita kata ni. Dia macam mana makna secara tabiat ke manusia pun ni. Kalau kita tidak bercara dari segi soal halal haram sekalipun ni. Ni maknanya pelik-pelik ni huduh makan. Itu makna jamban itu untuk nak semai di situ pun orang panggil ada makna luah. Tu jadi makruh. Dan tepat syaitan yang keduanya tepat syaitan lah. Walaupun tak pergi berak kecil lagi, bila awak jamban itu memang orang panggil macam kita ni seolah-olah mana buat habitat dia. Berhabis sampai 10,000 untuk buat habitat syaitan. Tu. Walaupun dihiaskan begitu cantik, 10,000. Habis untuk dengan jadi bila begitu comel sangat terlampau comel tu menyebabkan selesa duduk situ. Maknanya kita selesa duduk di tandas. Jadi sekadar-sekadar lah ni. Nak juga keselesaan tu. Bersih comel sikit-sikit tak apalah ni. Tapi kalau begitu dah jadi siapa ni, dia adalah setengah-setengah tandah dia pun secara tu ni. Jadi orang akan jadi selesa duduk ni, boleh tidur dia mengata ni. Makna syaitan tu duduk bergelewak sedekah situ. Dengan semata-mata dibuatnya. Tengok. Ia jadi tempat syaitan dengan semata-mata dibuat. Bila kita dah buat tu ni, gapo ni tandah jambe. Syaitan bakal selalu dah. Ni dia kata rumah dia selalu dah. Tu. Bersalahan dengan hamam. Tiada jadi tempat syaitan malaikat tetap kalau mandi bertelanjan padanya. Ni. Tu. Dia umpama hamam, tu dia jadi beza. Hamam itu sekira-kira istikmalnya bagaimana. Tu. Kalau mandi secara telanjang begitu, dia jadi tempat syaitan lah. Tapi kalau tandah ni, bawa molek kata buat tandah gak dia jadi tempat syaitan selalu dah. Dia upama hamam tiap-tiap tempat buat maksiat. Tempat tiap-tiap hamam tiap-tiap tempat buat maksiat. Maksudnya ialah mana sebelum lagi dibuat maksiat di situ. Dia kata nak disko ni sini ni. Kita terdesak nak semaya, tak ada tempat nak semaya. Ada tempat ruang legal sini maknanya macam orang tak guna lagi duk wiring duk tengah itu ni. Ni tempat nak disko ni. Jadi tidak makruh lah. Sebab tidak diistikmal lagi. Jadi bukan jadi tempat syaitan lagi ni. Bila dah orang dah berdisko dah bergapo, jadi tempat syaitan lah. Gitu. Berbeza dengan tandas ni. Tu. Seperti tempat emas. Tempat emas. Dia kira tempat maksiat lah dengan iktibar pembuatan dia tu ni untuk pakaian haram. Dia tempat mengambil cukai. Tempat orang sekat jalan ni, sekat orang lalu-lalu ni untuk ambil cukai ni. Tu. Dan jika belum lagi maksiat ada maujud, tetap kala ia sembahyang. Jadi tidak makruh lah. Maksiat tu belum wujud lagi. Berbeza dengan tandas ni, walaupun belum digunakan lagi, belum orang qada ajak lagi, dia dah jadi. Bila kita buat tandas, dia dah jadi tempat syaitan selalu dah. Tu. Begitu orang panggil siapa 1 tahun lebih buat siap dalam PKP ni. Jadi tak ada orang guna ni. Jadi dia dah jadi tempat syaitan dah. Tu. Kerana bahawasanya tiap-tiap ada yang demikian itu tempat bagi syaitan, tempat maksiat sanilah. Bila dah berlaku maksiat, tu makna tempat syaitan lah. Tempat maksiat ni tempat syaitan. Dan sunat ulangi semaya yang jatuh yang berlaku di dalam hamam yang sudah pakai. Pakai ni makna orang dah mandi bertelanjang bergapo. Itu kebiasaan. Adab ni hamam itu mandi telanjang yang bergapo ni. Tu. Jadi orang panggil tempat tu ni. Maka kalau kita semaya di situ ni, maknanya makna sunat ulangi. Tu. Tidak wajib mana sunat kerana mengeluarkan daripada khilaf Imam Ahmad. Itu makna keluar daripada khilaf lah. Sunat mustahabun. Imam Ahmad kata haram ni. Imam Ahmad kata wajib kena ulangi, makna tidak sah lah. Demikian lagi tiap-tiap bersalah ulama padanya sahlah sunat ulangi semaya lain. Maknanya kalulah di sana ada khilaf ulama yang mengatakan kata makruh, ni kata haram. Ni kata haram lah ni. Maka sunat kita ulangi. Bukan ini sajalah. Tu. Dan jikalau seorang dirinya dan jikalau seorang dirinya dan di luar waktunya
Dan jikalau ni nampak neroya sekalipun seorang diri dia. Mandi tu mana seorang diri misalnya. Dan di luar waktunya. Di luar waktunya waktu semaya lah. Sekalipun. Tu. Intaha Bujairimi. Qala musannif rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an. Daripada kata mereka itu fuqaha, makruh sembahyang di hadapan makanan. Di hadapan makanan maksudnya ada makanan di sisi. Begitu. Atau minuman yang berahi sangat ingin kepadanya. Itu ada qaid begitu. Makanan minuman yang kita sangat berahi kepadanya. Tu. Jika lo makan kita tak berahi di mula lagi. Serupa tak ada juga makanan yang berahi makna yang menyebab kita tak boleh nak sabar, itu yang menyebabkan tak jadi khusyuk dah. Jadi minum yang berahi sangat ingin kepada berahi sangat ingin, berahi yang berahi sangat ingin, tu badal kepada berahi lah. Berahi itu makna sangat ingin. Tu yang berahi yakni sangat ingin. Tof bayan dia panggil itu sangat ingin kepadanya, kepada makanan ataupun minuman tu. Adakah seumpamanya yang demikian ingin sangat kepada wati? Jadi tu kalau kita tu ingin makannya ada di hadapan, maksudnya ialah makan ada di dekat tu di sisi dia, kitanya berahi sangat kepada makannya tu. Jadi adakah sama seperti orang yang sangat ingin kepada wati? Makruh dia semaya. Sedangkan dia tu duk naik syawak lah, sangat ingin kepada wati. Istimewa pula jika hadir ada isterinya. Bila dia kata istimewa pula, bermaknanya kalau tak ada isteri hadir sekalipun ada keinginan syawak nak wati saat ni. Apatah lagi istimewa pula ada hadir isterinya sekali. Tu. Atau mana hadir ada atau makan buah kayu. Tu makna makruh. Soalan dia adakah makruh juga serupa lagi tu, serupa kita kata ada makan minuman yang sangat kita berahi. Maka dia jawab radhiyallahu an, bahawasanya tiap-tiap suatu yang ada hadir dan berahi, dia ada koi hadir dia kita tu berahi. Tu tak kira apa, diingin dirinya kepada sekira-kira bimban hatinya. Jadi sekira-kira tu taswir kepada ingin sangat, bagi ada benda ada depan, mana benda ada dekat, benda yang mudah didapat. Sedangkan kita sangat ingin kepada benda tu, tak kira lah makan ke minum ke wati ke gapo apa saja. Jadi dalam kitab kita mana sebut, dalam kitab fiqh sebut ialah makan lah. Itulah yang ghalibnya. Tapi sekarang macam-macam benda. Ada satu benda yang kita tu berahi sangat padanya. Tu banyaklah. Jadi tu kan tu. Jadi sekira-kira bimban hatinya makruh, ia sembahyang hendaklah didahulukan dia barang yang dia berahi sangat saat ni. Tu. Jadi maknanya tak semestinya makan minum saja. Dan samalah juga wati tu dia tak jawab secara khusus saat ni, tapi dia jawab dengan kaedah. Apa saja perkara yang menyebabkan berbimbang hati kita tu tersangat ingin benda tu, apatah lagi keinginan wati tu jauh lebih power kalau kita nak kira tu. Keinginan nak wati gak tahu-tahu sajalah tu. Jadi tak ada arah lah, puja-puja tak ada depan, tak boleh nak ngosek kalau ada Suhaifi ke apa boleh ngopek tak boleh nak ngosek hak orang dah menikah ni tak boleh nak ngosek dah. Jadi maknanya apa sajalah benda-benda tu. Benda baru ke kita kena nak kita nak pakai. Tu makna benda yang terdesaklah dengan keinginan. Tetapi masih lagi ada qaid. Kata makruh kita tu orang panggil semaya dengan keadaan keinginan sekira-kira luas waktunya. Didahulukan saat ni. Didahulukan kita mencapai benda tu, benda kita ingin sangat tu. Tu. Itu sekira-kira ataupun boleh juga kita kata makruh semaya. Semaya dulu itu sekira-kira luas waktunya. Jadi kalau kita teringin sangat nak makan, sedangkan makan itu dah ada dah kita makan dululah. Sekira-kira waktu tu masih luas lagi. Mafhumnya kalau waktu tak luas, kena semaya juga, ingin secara mana pun. Tu. Itu tengok situasi. Tengok situasi. Waktu sempit terpaksalah.
kata Bujairimi, maka yang demikian itu melengkapi baginya, bagi demikian itu jikalau tiada lapar dan haga. Maknanya tak kira lah kalau tak lapar tak ada haga sekalipun, tapi ingin. Dia dahaga itu makna dahaga. Lapar tu makna tuntutan kepada nak makan nak minum tu kerana kita dahaga atau kita lapar. Kita ni makna keinginan kita ni kenyang buta seorang seeh pun nak lagi keinginan itu keinginan yang batil dah lah tu. Jadi ini melengkapi baginya jikalau tak lapar, tiada lapar dan dahaga. Makna tak lapar pun, tak dahaga pun, tapi ingin sangat kepada makan benda tu. Manakala ada inginnya yang membimbangkan hatinya, menyibukkan hatinya, duk mikir, tak boleh nak tak boleh nak orang panggil sepak buat nak hilangkan ingatan tu, sedap ni tak boleh nak sabar padahal dalam pepatah Melajunya ada yang tidak lari apa ni takkan lari gunung dikejar tapi orang ni bila dia nak satu dia tak faham dah ayat tu. Tak akan lari gunung dikejar. Dia tak faham, tak nampak pun kosong. Melen. Padahal dia bisa sangat dalam bab patah-patah Melayu ni. Tu. Keinginan. Tu. Keinginan makna dia kena tahan dengan iman. Dan sangat dahaganya intaha. Tak kira lah dahaga tak dahaga sekalipun, tapi makannya yang sangat ingin padanya jangan. Tu. Ni demo letak meja makan seleruk ni. Semayat ngadap ke meja tu. Ada makan ni atas meja. Bau pengah-pengah ni. Tak ada apa ni. Kawan ni beri benar lah sop ini. Ni. Pada orang kata ni tu ke buat ni jadi ni. Jadi mana nak dapat ke khusyuk tu ni. Kalau tak lapar pun ni ingin. Dia lain. Su'ila radhiyallahu an pada seorang sembahyang apabila ia kerjakan perbuatan yang makruh, adakah gugur pahalanya sekaliannya atau digugur demikian perkara itu juga. Maknanya digugurkan pahala pada perbuatan itulah tu. Maksudnya adakah gugur semua pahala semaya begitu, ataupun makna gugur hanya yang berkaitan dengan perbuatan itu. Maka dijawabnya dengan bahawasanya manakala ia mengerjakan jadi semuanya suatu yang makruh dan adalah ia bagi pekerjaan yang bukan daripada jenisnya, jenis semaya, tiada menegahkan hasil pahalanya. Perbuatan hok makruh saat ni, perbuatan makruh tu bukan daripada perbuatan semaya. Tu. Jadi itu tidak menegahkan, orang panggil mendapat pahalanya. Dan jika tiada, yakni jika ada jenis perbuatannya perbuatan semaya, tiada diberi pahala sembahyangnya. Tu. Dia ada perbuatan semaya, dia perbuatan tak semaya. Jadi kalau buat dengan perbuatan tak semaya tu makruh tu tidak dah menghilangkan seluruh pahala tu, tidak. Sebalik kalau perbuatan jenis semaya itu mana hilanglah pahala. Qala musannifu rahimahullah ta'ala babu sujudis sahwi. Ini yang lagi akan datang ni ialah suatu bab pada menyatakan sujud sahwi. Qala su'ila radhiyallahu an apa hikmahnya. Tanya hikmah dulu. Bukan sebab, hikmah ni lain. Hikmah ni ialah sebab yang terselindung lah. Tu. Apa hikmahnya? Sesuatu makna yang halus sebalik daripada perkara, sesuatu perkara tu. Apa hikmahnya dituntut sujud sahwi ini? Soalan dia tu umum ni. Apa hikmah dituntut sujud sahwi? Apa tu? Maka dijawabnya adalah hikmahnya tuntut sujud sahwi. Dituntut sujud sahwi itu kerana menjabarkan kekurangan lupa. Lupa ini menjadikan kekurangan lupa. Lupa tu menyebabkan kekurangan kepada pahala sembahyang. Lupa sifat lupa tu sifat kekurangan lah. Mengko kita makhluk, memanglah kita manusia ni bersifat dengan lupa. Jadi bila kita lupa mau melakukan perbuatan semaya, maka itu mengurangkan pahala ataupun nilai sembahyang itu. Maka sujud sahwi ini ialah nak jabar, nak tampung. Orang panggil kekurangan itu. Atau dikatakan, ataupun kata lagu ni pun boleh juga, sebab menghinakan bagi syaitan.
ataupun dengan bahasa kinayahnya dia panggil nak meropongkan hukum hidup syaitan. Nak meropongkan mana hidup syaitan, nak mempermalukan dia lah. Sujud sawi ni makna kita nak mempermalukan syaitan, menghinakan syaitan. Sebab apa? Sebab usaha dia tidak berjaya, gagal. Usaha dia untuk menguraikan pahala semaya kita, kerana dia lah halal kita daripada semaya, kita tetap semaya juga, maka dia tidak akan benarkan kita mendapat pahala yang terbaik daripada ibadat sembahyang. Lalu dia menjatuhkan kita kelupaan, menyebabkan kita lupa. Lalu kita sujud sawi, kita jabar balik, tak apa balik, mana kita dapat balik kekurangan yang berlaku dengan sebab meninggalkan sebahagian daripada perkara yang tidak, mana sunat abad kau misalnya tu. Itu nak menghinakan syaitan. Sebab tersalah itu dengan talbisi syaitan. Apa yang kita jadi tersalah terlupa tu ialah dengan sebab talbis daripada syaitan, membuat kesamaran oleh syaitan. Syaitan buat kesamaran kesamaran tentang syok kau, misalnya syok 2 ke 3, maka kita anggap ke 2, lepas tu kita sujud sawi di atas kelupaan itu. Contohnya apa duk jadi terlupa ni, syaitan duk talbis ni. Tu. Jadi bila kita ada orang panggil jadi dalam keadaan syok, ragu-ragu, kita duduk semaya tu, itu menjadikan kurang pahala amal semaya kita. Tapi bila kita sujud sawi, kita dapat balik. Maka di situ juga falsafahnya, maksudnya maknanya mempermalukan syaitan, makna menghinakan syaitan dengan usaha dia yang tak berjaya tu. Mana sia-sia saja usaha dia. Talbis daripada syaitan, ia hendak mengurangkan pahala sembahyang, maka dijabarkan kurangnya itu dengan sujud sahwi. Jabar tu makna tempel, tampung. Tu. Dan tiada diwajibkan apa sebabnya? Wajiblah sujud sahwi. Bila tinggal apa nama kita kata tahiyatul awal misalnya, apa sunat je sujud sahwi, perwajibkanlah untuk nak tapur lepas tu pula apa makna sunat, tidak wajib. Tu. Apa sebabnya? Seperti jabar pada kekurangan haji. Jadi menampun kekurangan haji itu wajib. Di sana makna wajib. Tu di sana wajib. Bapa jabar kekurangan pada haji itu wajib. Bapa orang panggil jabar pada kekurangan semaya itu sunat saja. Tu. Maka dikatakan kerana tiada dituntut malaikat menjabarkan yang sunat jua. Bersalah pada haji di sana, dalam bab haji lah. Jadi kerana dituntut jabar itu yang sunat jua, bersalahan pada haji di sana, ia menjabarkan yang wajib. Jadi menjabarkan yang wajib, maka diwajibkan dia. Jadi menjabarkan kekurangan pada haji itu adalah wajib. Jabar kekurangan sembahyang makna sunat saja. Apa sebab? Seperti jabar pada kekurangan haji di sana, wajib. Kerana tiada dituntut malaikat menjabarkan yang sunat jua. Dalam bab sembahyang ni tidak ada jabar perkara yang wajib. Maknanya hak sunat je. Tu. Bersalam pada haji di sana, ia menjabarkan yang wajib. Hak di dalam bab haji di sana menjabar perkara yang wajib. Wajib bayar dam, meninggalkan wajib haji. Jadi itu nak jabar, itu jabar yang wajib. Tu. Tapi hak dalam bab semaya ni tidak ada tuntutan menjabarkan yang wajib, meninggalkan orang panggil yang wajib. Sebab semaya ni dia ada rukun saja, wajib pun sama, rukun ya sama je. Tapi haji tu dia ada lain, wajib haji, rukun haji. Rukun haji tu tak boleh lah nak jabar. Wajib haji tu boleh jabar dengan dam, dengan bayar dam. Tu makna jabar haji tu di sana. Itu di sana ada tuntutan menjabarkan yang wajib. Di sini, yakni dalam bab semaya, tidak ada tuntutan menjabarkan yang wajib. Tu. Tinggal rokok, wajib mendatangkan. Itu bukan jabar. Tu. Jabar ni benda lain. Tu. Jadi yang ditinggalkan tahiyat awal, lepas tu ganti dia jabar dengan apa? Dengan sujud sawi. Makna lain. Tu.
Kalau hok wajib mana tinggal rokok, tu kena bawakan orang panggil datangkan rokok juga dah. Tu. Jadi itu tidak dinamakan jabar. Tu. Maka diwajibkan dia di sana tu makna jabarkan. Mulakhas daripada Hasyiah Zayyadi, yang ditalkhiskan, yang diringkaskan daripada Hasyiah Zayyadi. Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an daripada seorang memindahkan rukun qauli, pindah tepat rukun qauli, al-Fatihah, tahiyat, serta Fatihah dan juga tasyahud. Tak ada dah lain ni. Dia pindahkan Fatihah dan tasyahud pada bukan tepatnya rukun sat ni, rukun qauli. Rukun qauli sat ni. Dipindah tepatnya. Adakah dituntut sujud sahwi atau tiada? Nah. Teha dibaca bukan pada qiyam. Nah. Maka dijawabnya sunat sujud sahwi pada memindahkan Fatihah dan tasyahud pada yang bukan tempatnya dengan syarat bahawa ada ia dengan niat akan rukunnya. Dia niat rukun dengan syarat ada ia dengan niat akan rukunnya. Tu. Mana sujud sawi. Jadi kalau dia niat, dia pindah tempat tu dia niat rukun. Itu makna. Jadi kalau dia tak niat rukun, maknanya dia pindah tempat mana baca Fatihah. Jadi makna kalau dia tak niat rukun, jadi macam kita baca Fatihah tu bukan baca Fatihah rukun. Misalnya dia baca dalam rokok Al-Fatihah, dia tidak niat rukun tu dia baca tu, jadi tak nama pindah tempat. Kok pindah tempat ni makna Fatihah ya rukun, tasyahud ya rukun. Tu dia baca Fatihah tu dia tidak niat rukun pun, maka tu tak sujud sawi. Hak ni makna kalau dia niat rukun, tu nama pindah tempat. Kalau makna dengan niatkan rukunnya, tu maknanya di mana sunat sujud sawi. Jadi kalau dia tak niat rukun, ada lah. Su'ila radhiyallahu an, setengah daripada sunat ab'ad itu kunut. Jika ditinggalkan kunut itu kerana mengikut Imam Hanafi, tu imam orang Hanafi, jadi tak baca kunut lah. Limaza? Kerana apa? Kerana nak mengikut imamnya ialah seorang Hanafi, tak ada nak baca ni. Atau membaca ia kunutnya padahal imamnya tiada membaca. Orang Syafi'i juga tak saya baca sakat balik Mekah ni. Moga tok imam ni. Tok imam baca kunut tarawih ya, tak sampai 12. Malam yang kena belah dia baca dah ni. 10 minit lebih ni baca kunut. Oh, ketah habis. Kita tak biasa ni. Jadi ni tiada imam membaca kunut. Kita baca kunut ni. Jadi dan jika membaca kunut imamnya, maka tiada lagi sunat ia sujud sawi. Mana soalan atau membaca ia kunutnya padahal imamnya tiada membaca. Tu imam tak baca kunut bukan kerana dia tu orang Hanafi dah, orang Syafi'i juga. Tak saya baca kunut dia. Tu. Sakat duk mai zara-zara ni. Apa hukumnya? Adakah sunat ia sujud sawi atau tiada? Tu. Maknanya dia sekali lah tinggal ni. Tu. Ya sujud sawi ni memanglah nama sawi makna rupa, tapi kita buat secara sengaja pun makna sunat sujud juga. Maka dijawabnya pada dua masalah ini sunat ya sujud sawi. Bila? Selama tiada imam membaca kunut lah. Tu. Kalau imam baca kunut, imam baca kunut, dia tak baca kunut. Dia tak baca kunut tu mana? Imam baca kunut, dia tak baca kunut. Tu. Jadi sunat dia sujud sawi selama mana tiada imam tu membaca kunut. Jadi kalau imam dah baca kunut, dia je tak baca kunutnya, tu tak sujud sawi lah. Dan jika membaca kunut imamnya, maka tiada lagi sunat ia sujud sawi. Jika tiada ia i'tikadnya sunat sekalipun. Walaupun dia tidak i'tikad kata kunut tu makna sunat sekalipun, kerana amalkan dengan akidah makmumnya. Mulakhas daripada Hasyiah Zayyadi. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang lupa akan tasyahud awal, maka teringat akan dia
tasyahud awal bangun maknanya seorang tu hampir kepada qiyamnya. Bikah bangun kepada qiyam daripada rakaat yang kedua yang sepatutnya dia tu baca tasyahud awal. Begitu bangkit ataupun qiyamnya adalah lebih dekat kepada qiyam. Kemudian kembali ia dengan lupa. Dia pergelik semula, maka adakah sunat ia sujud? Lupa akan tasyahud awal, maka teringat akan dia bangunnya hampir kepada qiyamnya. Kemudian kembali ia dengan lupanya, maka adakah sunat ia sujud sahwi atau tiada? Maka dijawabnya bahawasanya yang muktamadnya sunat ia sujud sahwi. Bila dia bangun tu hampir dah kepada qiyam. Dan jika disahkan pada tahqiq, mana dihukumkan sah pada kitab tahqiq, bahawasanya tiada sujud sahwi mutlaqan. Tak ada dari kitab tahqiq tu dia sebut lagi tu. Tapi maknanya mana sunat ia sujud sahwi juga ni. Jadi bercanggahlah dengan ni. Tu. Dalam panggil tahqiq tu. Sekali pun yang muktamadnya sunat sujud sahwi juga. Tu. Qala su'ila radhiyallahu anhu, jika berdiri imamnya daripada tasyahud awal padahal ia belum lagi sempurna membaca tasyahudnya. Tak ada habis baca Fatihah, bangun dah tu imam ni. Adakah baginya mentamamkan tasyahud dan ketinggalan? Siapa dia ni? Jika berdiri imamnya daripada tasyahud awal padahal ia belum lagi sempurna membaca tasyahudnya. Makmum lah ni. Makmum. Tok imam bikah bangun tak baca kunut, tak baca tahiyat awal. Jadi dianya ni boleh. Adakah baginya mentamamkan tasyahud? Boleh ke tak dia nak baca perhabis tasyahud? Tok imam bangun dah. Dan ketinggalan ia daripada imamnya, boleh ke tak dia tertinggal daripada imam? Sebab dia nak baca tasyahud ni. Imam tak baca. Dan tiada wajib diputuskan bacaannya. Tak wajib dia berhenti daripada membacanya. Dan ia mengikut imamnya. Tu soal itu rupa tu macam ada orang panggil pilihan. Jawapannya maka dijawabnya dengan bahawasanya harus baginya ia ketinggalan daripada imamnya. Boleh. Dan tiada wajib atasnya memutuskan dia. Qala su'ila radhiyallahu an ila akhir Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.